Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Okay, so hari ni saya bersama dengan sahabat saya, saudara Khuzaimi. Okay, so sesi kali ni kita nak buat santai. Santai dia. So santai-santai ni kita ada topik. Topik ni bagi saya agak menarik sebenarnya. Dia agak menarik sebab apa? Dia dapat satu pengajaran untuk kita semua, untuk pelabur di luar sana. Right. Okay, so topik hari ni kita nak sembang santai tentang dulu portfolio merah, sekarang portfolio hijau dengan swing trading. Okay, sebelum tu sesi ini dibawakan khas oleh webinar swing trading. Alright, okay. So dengan topik hari ni, dulu portfolio merah. Okay, dulu portfolio merah. Okay, sekarang portfolio hijau dengan kita swing. Okay, so makna dia kat situ, maknanya kena pukul market dulu lah. Maknanya kena pukul market dulu. Sebab merah kan? Lain kalau hijau. Okay. So bila market merah ni, macam mana daripada kita punya portfolio merah menjadi hijau? Okay. Dan saya percaya benda ni rasanya semua akan merasai. Terutama sekali ialah untuk pelabur newbie. Dia tak sesi newbie, yang mungkin yang dah lama trade pun pernah akan lalui ini juga. Okay. So, macam mana bila kita dah terkena dengan market, okay, senang cerita kita kena tampang market lah. Maknanya ditampang market, dan macam mana kita nak bangkit balik untuk hijaukan kita punya portfolio. Okay, tapi sebelum tu, okay, saya nak ni lah, tanya sahabat saya. Okay, apa pengalaman, saya rasa pengalaman tu memang bukan saja Khuzaimi, saya rasa semua pernah merasa. Cuma saya nak dengar daripada cerita Khuzaimi, untuk cerita pada tuan perempuan, pengalaman macam mana dia ubahkan dia punya portfolio merah ke hijau. Okey, saya terus terang cakap, sesiapa pun kalau semuanya mula terlibat dengan saham ni, okey, kalau tanpa dengan ilmu, tanpa berguru, memang confirm akan merah lah ataupun rugi. Cuma pada tahun 2020 je, di mana pada waktu ketika market mengalami crash disebabkan sentimen COVID, okay, COVID melanda dengan first time semua satu dunia mengalami benda yang sama tiba-tiba kan datang kan. So pasaran saham pada ketika itu mengalami satu kejatuhan yang bagi saya memang sangat teruk okay. Dan di sebalik itu ada tempiasnya kepada sektor kesihatan, okay, di mana sektor kesihatan yang mendapat tempias di sebalik sentimen yang datang, okey, di mana masa tu saham-saham yang terlibat dengan sektor kesihatan ni seperti katil, contoh macam glove dan juga peralatan-peralatan dalam hospital, masa tu yang mendapat tempias, dan saham-saham inilah yang sedang meroket naik. Okey, pada ketika itu nak diceritakan, kalau sesiapa saja yang tak ada ilmu, okey, yang tak ada ilmu terus membeli saham pada ketika itu, insya-Allah campak je jadi duit. Okey, pada waktu itu kalau tak berguru pun boleh dapat 100%. Pada ketika di mana market sedang bull. Tapi tak boleh digunakan pada waktu bila? Pada waktu pada waktu yang seperti sedia kala lah. Sebab kena ingat pada tahun 2020 adalah satu perkara yang luar biasa. Bukan setiap hari akan berlaku macam tu. Okey, jadi kita kena berfikiran waras balik, di mana saham tak akan selalu jadi begitu. Okey, dia sebenarnya kita mengalami pasaran yang sangat normal. Alright. Dan apabila pasaran yang mengalami perkara yang normal ini, tidak semua orang yang tak ada ilmu ni boleh membuat keuntungan. Okey, jadi kalau sesiapa yang tak ada ilmu, saya sangat syorkanlah berguru dulu. Alright. Jadi saya dulu bila bertindak dengan tak ada ilmu, saya mengalami kerugian sehingga melibatkan 6 angka. Saya juga pernah buat loan, pinjaman, okey, di mana pada ketika itu yang saya merasakan saham ni dia mesti untung, mesti sebab saya tak dengar cerita kerugian. Orang suka bercerita tentang keuntungan je kan. Betul tak? Siapa rasa dia tengok sekarang ni kat mana-mana media sosial lah, mesti orang share profit je kan. So jangan tertipu tuan-tuan. Bukan maksudnya mereka menipu, tak. Mereka betul membuat untung, tapi mereka cuma tak menunjukkan kerugian. Okey, kerugian bukanlah kerugian besar, maksudnya kerugian yang boleh dikawal. Alright, cuma saya tak nampak perkara itu. Saya hanya rasa saham ni memang sentiasa boleh buat duit, sentiasa buat untung. Okey, tapi kena ingat
di mana pelaburan saham ni memberi satu pulangan yang tinggi, tapi begitu juga dengan dia punya risiko dia pun sangat tinggi. Okey, so apabila saya terlibat dengan saham, dengan menggunakan duit pinjaman dan saya rugi, okey, dan kat situ saya rasa macam kita dah sedar tindakan kita ni memang salah dan kita tak tahu, tak pernah rugi, tiba-tiba jadi rugi. Dan dekat situlah saya mula belajar perlahan-lahan balik dengan berguru. Jadi pada situlah bila saya dah mula berguru, okey, saya dah boleh kawal. Daripada rugi yang besar, saya dah boleh mengurangkan kerugian tu sikit-sikit. Okey, daripada rugi yang sikit tu lah kita cuba nak membuat keuntungan. Dan alhamdulillah lah, daripada situlah saya mula generate pendapatan dan cover balik loss yang sedia ada lah. Okey, so nampak tak? Okey, so maknanya kebiasaannya untuk kebiasaannya lah kan. Saya nampak kebanyakan di luar sana memang dia tak mencari guru. Tak mencari guru untuk belajar. Dan saya percaya kebanyakannya apa sahaja bidang kita perlukan guru. Kalau tak perlukan guru, kita tak masuk sekolah, betul? Kita tak masuk universiti. Sebab kan bagi kita boleh belajar sendiri. Tapi kenapa kita pergi ke sekolah? Sebab kita perlukan guru. Sama juga untuk pelaburan saham. Untuk kita melabur ni, kita kena ada guru untuk guide kita lah. Alright. Okay. So, macam saya cakap tadi kan. Okay. Saya nampak kebanyakannya pelabur start masuk ramai pada tahun 2020. Ketika itu, kes COVID-19 lah. Okay. Ketika itu ialah bull. Okay. Bull untuk market healthcare. Dan juga teknologi. Okay. So, bila siapa sahaja masuk ke dalam market macam tu, campaklah mana-mana pun, orang kata apa, memang senang, mudahlah buat untung. Saham dah limit up, saham dah naik 1000% pun masih boleh buat profit. Okay, kalau siapa yang ada ilmu ni, makin tinggi makin takut. Okay, so itu yang saya selalu rasa. Maknanya bila market ni terlampau naik pada tahun 2020 tu, makin tinggi, kita dah makin risau dah. Kita dah makin risau. So market ketika itu sangat-sangat tak normal. Sangat tak normal lah. So apabila market terlampau, orang panggil rancak, rancak pada tahun 2020, so bila kembali pada 2021, sekarang tahun 2022, so market dah kembali normal. Start situlah siapa yang masih tak move on daripada tahun 2020, start itulah ramai akan terkena. Right. So kami pun ada juga student-student yang lalui fasa-fasa tersebut. Maknanya first time belajar saham tahun 2020. Dulu portfolio merah, sekarang portfolio hijau dengan menggunakan swing. Saya nak share sikit pengalaman saya lah. Right. Saya sebenarnya start melabur ni pada 2016. Pada hujung tahun 2016. Ketika itu pada hujung tahun 2016, right. Dan saya jadi advisor pada 2019. Alright. Masa saya mula melabur 2016, alright, saya memang agresif dalam pasaran. Saya memang agresif. Tahun 2017 tu lah tahun yang paling saya agresif. Maknanya keluar masuk. Dan ketika itu saya tak dikatakan full time trader lagi. Saya buat hanya part time. Tapi saya agresif. So bila market best, memang mudah untuk buat untung. Tapi bila market kembali bearish, ataupun volatile, kat situ saya start membuat kerugian lah. Maknanya bila dia start rugi tu, saya pun loss banyak juga time tu, tuan-tuan perempuan. Ketika itu saya newbie lagi, saya masuk baru. Sebelum saya masuk kelas saham ni, saya zero knowledge. Saya memang tak ada ilmu langsung tentang saham ni. So tahun 2016 tu, itu first time saya dengar tentang saham. So normal. Maknanya newbie ni normal. Dia kalau rugi tu, itu normal sebab dia dalam proses masih belajar. Cumanya apabila saya dah trade lebih kurang 2 tahun. 2 tahun lah. Daripada 2016, 17. 2 tahun lah. Pada tahun 2018 tu, nak jadikan cerita, saya buka balik saya punya portfolio. Saya nak tengok apa progress ni kan. Dalam 2 tahun ni, ke mana, berapakah profit saya dapat, berapakah modal yang ada semualah. Dia macam jadi fund manager juga kan. Hujung tahun kita tutup account, tengok apa jadi. So rugi ke untung masa tu? So dia jadi macam break even tau. Dia nak cakap rugi pun tidak, nak cakap loss tidak. Dia macam 2 tahun tu saya rasa macam sia-sia. Sia-sia je. Dia untung rugi. So orang kata apa, shock yang sementara.
So bagi saya, kalau memang walaupun hijau pun, portfolio tu tak memberangsangkan sangat. Patut 2 tahun tu, kalau kita ikut teknik compounding, katalah kita ambil 10% sebulan, patutnya kita modal tu kena 2 kali ganda dah. Sepatutnya lah kan. Tapi kenapa tidak? So dari start situ, saya belajar untuk swing. Saya belajar untuk swing dengan sahabat saya, Kucai. Memang saya dengan panggil Kucai pula kan. Sebab memang saya panggil dia Kucai. Itu nama samaran. Ambil kantoi nama samaran. Nama samaran. Alright. So saudara Khazami lah. Dia macam pelik kawan cakap saudara. Alright. So memang saya Khazami ni memang rajin follow kita punya guru. Mana-mana seminar labo saham memang kita akan follow. Duduk hotel sama-sama, travel sama-sama. So memang revision pun sama-sama. Right. So dekat situ time tu lah Khuzami ceritakan tentang teknik swing. Dan permulaan tu memang agak sukar untuk saya. Sebab jujur saya cakap, untuk seorang yang day trader, nak ubah kepada untuk swing trading memang payah. Sebab dia pantang nampak hijau dan pantang nampak merah. Lala, apa yang kau nak? Merah salah, hijau pun salah. Merah pun kau keluar, hijau pun kau keluar. So dah jadi apa ni? So jadi macam apa benda aku buat ni? So disebabkan memang saya ni memang susah untuk hold. So saya nak juga, saya kena ubah. Tapi nak hilangkan ketagih kerap trade tu. So saya ambil modal yang kecil untuk mula swing. Saya ambil modal sangat-sangat kecil untuk swing. So saya ingat lagi ketika itu saya ambil RM800 untuk swing satu saham ni. Swing ni sebab apa? Nak test apa yang ilmu saya belajar ni boleh ke tak. Kenapa saya ambil 800 saja? Sebab dengan modal kecil ni, kalau untung 10%, bayangkan 800 untuk 10%, RM80 je. Tak ada nafsu nak ambil. Tak bernafsu nak ambil. Andai kata kalau portfolio tengah merah sekalipun, portfolio tengah merah, daripada 800 tu, contohlah kalau loss 10%, RM80, RM80 je. Dia tak ada emosi. Kalau katalah loss 20% pun, bos 160. Dia tak ada emosi kat situ. So katalah untung 50% sekalipun, baru untung 400. So dia tak ada nafsu untuk cepat keluar, ataupun kalau merah kita nak keluar, kalau hijau pun kita nak keluar. So saya layan sampai saham tu 3 bulan saya swing, hit 100%, dan saya screenshot buat kenangan. Sampai sekarang saya masih simpan. So itulah first time dalam seumur hidup saya hit 100% dengan modal yang kecil. So itulah permulaan cara saya didik diri saya untuk belajar simpan. 3 bulan tu kan, 3 bulan tu mula time nak sampai 3 bulan tu punya lama tunggu. Lembab saham ni nak gerak Cai. Lembab sangat-sangat. Tapi selepas 3 bulan tu rasa sekejap je. Rasa macam baru macam 3 minggu lah. Dia sedar tak sedar dah 3 bulan. Sedar dah 3 bulan lah. So bila saya comparekan dengan day trading dengan modal swing, tak nafikan day trading memang perlukan modal yang besar. Tapi untuk swing ni, bila saya guna modal yang kecil, tapi ROI dia lagi tinggi sebenarnya daripada day trading. Sangat-sangat tinggi. So dari situ saya dah didik diri saya boleh untuk swing. Dia kadang-kadang kita belajar ni bukannya kita tak boleh buat, kadang tak yakin. Dia tak yakin. Dia belajar dah, tapi keyakinan tak ada. Betul. Dia dah tahu, dia dah nampak dah, tapi dia tak yakin. Dia risau. Dia nampak jatuh sikit, dia untung dah 20%, turun 10% je, dia tak loss lagi. Baru loss profit orang panggil. Loss profit 10% dia dah gigil lah, kena keluarkan. Sebab apa? Dia takut jatuh rugi. So dari situlah saya dapatkan keyakinan dulu. Praktis, dah yakin, barulah saya automatik tukar daripada saya menjadi seorang day trader kepada swing trader. Swing trading lah. Tapi tak adalah saya kata yang day trader ni tak boleh. Boleh, tak ada masalah untuk jadi seorang day trader ni. Cuma ni dari segi masa. Sebab dulu memang saya buat e-hailing. Buat e-hailing. So memang tak ada masa, tapi menggatal tangan untuk day trade.
Okay, sampai tu duduk dalam kereta tu berhenti jap. Tengok. So, maknanya daripada portfolio merah tu, saya boleh swing. Maknanya dalam setahun ni, katalah saya trade 4 counter je. Okay, itu pun dah cukup dah. Maknanya tak perlu trade hari-hari, tak perlu trade setiap bulan pun. Dapat satu saham, kita layan dia punya ROI. Itu pun dah cukup. So, bukan setakat maknanya teknik apa yang saya buat ni, saya ajar kepada saya punya anak didik lah panggil kan. Yang pergi kelas kami semua, memang kita akan turunkan ilmu ni. Maknanya memang ada yang bagi testimoni daripada dia rugi, dia boleh profit dengan swing trading dan juga cover loss daripada portfolio merah. So memang kena dengan topik kita hari ni lah. Dulu merah, sekarang hijau. Tapi dia tambah sikit belakang dengan teknik swing trading. Dia kena promote juga. Okay, so saya harap tuan-tuan perempuan dapat belajar lah. Belajar daripada pengalaman sahabat saya, saudara Khuzaimi, dan juga daripada pengalaman saya. So harap-harap untuk mungkin yang mungkin baru newbie ataupun dah lama, dapat dah sikit semangat daripada kisah-kisah pengajaran yang saya Khuzaimi sharekan kepada tuan-tuan perempuan lah. Alright, okay. So sebelum kita pergi ke sesi seterusnya, sebelum kita pergi sesi seterusnya, kita layankan satu video ini. Sekejap. Satu lagi. Last. Alah, tak ada masa lah nak kaji saham. Ya, semua sibuk. Habis tu, time bila nak kaji sahamnya? Ke asyik beli ikut buy kau orang je? Kau beli ni. All in. Confirm Confirm. Alright. Cukup lah tu. Nak belajar bagaimana buat duit tanpa monitor saham hari-hari dan bagaimana mantapkan ilmu technical sharp entry dan sharp exit? Sertai webinar Swing Trading. Dapatkan harga diskaun sekarang. Anda selalu loss bila trade? Gunalah teknik swing trading. Okey tuan-tuan, kita kembali semula. Alright, untuk sesi seterusnya kami nak perkenalkanlah salah seorang student kami, di mana yang sebelum ini beliau mengalami kerugian dalam pasaran saham, tapi alhamdulillah selepas beliau join program kami iaitu webinar swing trading, alhamdulillah portfolio daripada merah dah kepada hijau. Okey, mungkin saya minta beliau kongsikanlah macam mana. Beliau akan kisahkan macam mana bermula daripada bermula terlibat dengan pasaran saham, lepas tu macam mana boleh rugi, kemudian dah rugi satu hal, macam mana beliau cover balik rugi tu dan terus membuat keuntungan. Alright, so saya mungkin boleh minta lah Syah TV. Okey, Syah TV apa khabar? Assalamualaikum. Khabar baik, Waalaikumsalam. Alright. Saya alhamdulillah, kami kat sini okey je, memang sihat. Sama dengan market. Okey. So mungkin boleh ceritalah serba sedikit bagaimana bermula pelibatan diri dalam pelaburan saham, okey. Kemudian macam mana boleh rugi yang kata apa, rugi agak banyak, kemudian boleh cover balik loss tu, terus sampai sekarang boleh buat keuntungan. Mungkin boleh ceritakan sikit lah. Kalau saya cerita ni takut dia tak percaya. Mungkin saya minta Tuan Badan sendiri yang kongsikan. Okey? Alright, Syatibi silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syatibi bin Muhammad, berasal daripada Kedah. Alhamdulillah, saya bermula trade saham ni pada tahun lepas, pada tahun 2021 lah, pada 3 hari bulan 5. Saya masih ingat tarikh tu, walaupun saya kenal saham ni lama, tapi pada 3 hari bulan 5 tu saya baru betul-betul register saya punya CDS. Okey, start pada 3 hari bulan 5 tu, saya start trade lah dengan bermodalkan ialah anak muda kan, darah muda, jadi modal yang kita letak tu angka yang banyak. Bukan orang muda darah manis Bukan. Jadinya pada 3 hari bulan 5 tu saya start trade sampailah pada satu saat pada bulan 8 saya dah loss hampir 70% daripada modal saya. Berapa modal masa tu? Saya masuk pada permulaannya 100k.
100k loss 70%. 70% lebih kurang 70k. Okey, terus. Ya. Jadi saya ada bermodalkan bermodalkan 30k pada bulan 8 tu. Waktu tu baru start saya fikir, adakah benda ni saya punya cara salah ke, saya tak betul ke, kan? Waktu tu saya mula mencari. Mulalah membeli buku, mulalah mencari kelas-kelas. Lepas tu dalam tempoh tu ada kawan seorang yang ajak share masuk kelas The Capital. Waktu tu 3 orang ada diskaun lah. Waktu tu jadi saya pun waktu tu dah start mula malas dah sebab kita dah lost banyak kan. Lepas tu join lah sebab waktu tu nilai dia agak okey. Harga dia tak mahal. Join. Daripada situlah memulanya episod barulah dalam dunia saham. Orang kata kelas kami ni mahal, betul ke masa tu? Bagi saya murah lah dengan apa yang saya dapat balik. Ya, berapa murah tu? Waktu tu sebab kelas dia permulaan saya masuk sebab saya masuk tu adalah webinar. Kelas dia ratus, saya tak ingat berapa, tapi bagi saya murah lah kelas tu sebab share 3 orang. Alhamdulillah itulah permulaan yang kata saham saya yang bertukar pada 30k mengubah menjadi 100k. Kisah dia. Okey, sebelum join kelas, sebelum join webinar swing trading lah kan. Okey, maknanya masa mula-mula trading tu, okey, belajar sendiri ke ataupun macam mana tu? Sebelum tu saya ada join kelas tapi ialah kelas free kan. Lepas tu bila kelas free ni kita merasakan kita ni pandai. Jadi bila pandai itulah loss tu. Jadi saya perbetul balik lah sebab dah loss banyak kan. Selalunya bila dah loss banyak ni baru cari cikgu kan. Jadi benda tu betul lah. Jadi saya loss sampai 30k. Waktu tu dah saya kata kalau saya tekan lagi tanpa ada mentoring, saya rasa 30k tu pun kira saya pun kira benar. Kira 30k tu sebagai cukai kebodohan lah. Jadi bermula pada bulan 8 tu saya masuk kelas webinar. Daripada situlah bermula kelas webinar. Kena pula waktu tu waktu QR keluar dan ramai yang dimomokkan waktu tu. Ketika QR keluar kita kena berhati-hati sebab banyak akan jadi loss. Tapi alhamdulillah Allah bagi rezeki dengan konsep QR itulah yang saya belajar daripada webinar tu, yang saya pakai sampai sekarang. Okey, bercerita tentang QR ni apa sebenarnya? Orang tak tahu ni QR ni apa? QR ni quarter report yang dikeluarkan oleh syarikat tu, sama ada syarikat tu untung ataupun rugi. Jadi kat situ kita akan baca balik QR tu dan teknik-teknik tu diajar dalam webinar. Dan saya ingat lagi ada 6 FBO tu dengan digabungkan dengan QR tu. Daripada situlah saya guna 2 konsep tu saja yang saya kembali daripada 30k saya sampai bulan, saya rasa saya tak ambil masa yang lama, dalam 2 bulan. Sebab QR tu panjang, jadi saya ambil masa 2 bulan tu untuk cover segala saya punya rugi. Dalam tempoh 2 bulan saja boleh cover rugi Ya. Dan pada bulan 12 saya stay tunggu QR yang seterusnya lah. Tapi alhamdulillah lah waktu bulan 12 tu saya tutup account pun angka dah alhamdulillah rata dah. Okey, betul, saya setuju dengan apa yang kenyataan Syatibi tadi, di mana saya dulu macam tu juga, di mana kita dimomokkan dengan apabila berlakunya QR, berlakunya bulan quarter report ni. Okey, sebenarnya quarter report ni akan berlaku setiap lebih kurang 3 bulan sekali ya tuan-tuan. Di mana setiap syarikat yang berada dalam Bursa Malaysia ni, mereka akan membuat satu laporan kewangan setiap 3 bulan sekali. Okey, daripada laporan kewangan tu mereka akan menyatakan sama ada 3 bulan yang terbaru ni mereka sedang rugi ataupun sedang untung. Jadi dekat situ sebenarnya ada peluang di mana kita boleh membuat keuntungan di sebalik laporan kewangan yang dinyatakan oleh syarikat. Okey, jadi ramai orang sebenarnya takut. Memang betul bila berlakunya ataupun datangnya bulan QR ni, memang pasaran tu agak volatile. Okey, tapi kita jangan pandang dari sudut negatif.
Cuba pandang dari segi positif. Sebenarnya ada peluang yang kita boleh buat duit kat situ. Alright. Macam Syatibi tadi, daripada loss, beliau terus cover loss tu dengan membeli saham daripada syarikat yang telah membuat quarter report. Okay. So Syatibi, so daripada mula trade, maksudnya daripada cover loss sampai sekarang, berapa dah modal? Saya tutup akaun pada bulan 12 lebih kurang dalam 550k. 550k ya. Tuan-tuan dengar tu. Bukan 50k tau, 550k daripada 30k. Berapa bulan? Saya ambil masa daripada bulan 8 pergi ke bulan 12 tu dalam 3 bulan lah. Sebab kan bulan 8 tu saya bermodalkan 30k kan. Yang saya loss daripada 3 bulan 5 pergi ke bulan 8. Lepas tu saya masuk kelas. Waktu masuk kelas tu memang modal saya 30k. Lepas tu bermulalah episod tu. Saya tutup akaun pada bulan 12 hari tu dengan jumlah tadilah. Tu. Macam mana? Alhamdulillah lah, saya bermula pula pada tahun 2022 ni dengan bermodalkan 100k. Okey. So baru lagi kot kan, baru bulan 1. So sekarang ni saya yakin beliau ada pegang satu sahamnya. Okey, berapa dah tengah untung sekarang? Lebih kurang 13k. Tapi pada bulan 1 ni saya dah profit dah lebih kurang 150k. Saya harap saya tutup bulan 1 ni dengan 200k lah. Oh, amin. Okey. Macam mana tuan-tuan? Daripada 30,000 dah boleh cipta 6 angka. So siapa kata sebenarnya tak boleh buat duit dalam saham? Waktu market merah ni Syatibi, orang cakap waktu market merah ni tak boleh nak swing, betul ke? Boleh, sebab benda ni kita kena faham counter apa yang kita ambil. Dan jangan banyak counter. Kesilapan lama saya dulu, saya terlalu banyak counter. Sampai 15 counter. Jadi benda tu masalah bagi, kita kata player baru. Tapi kita ambil sampai 15 counter, kita tak tahu yang mana yang perform, yang mana tak perform. Pakai ambil ya. Yang tu yang paling bagi saya tak sepatutnya buat lah. Yang dia akan menyebabkan loss lagi banyak. Macam Syatibi ni, masa sebelum join webinar tu kan, berbanding dengan selepas join webinar, adakah time sebelum tu agresif, betul? Agak agresif lah kan? Selepas join webinar tak agresif, betul? Betul. Lebih kepada teknik swing lah. Ya. Maknanya agresif tak lagi banyak loss? Sekarang lebih relax lah sebab kita pilih counter tu yang kita faham dan berpandukan QR. Bulan ni, bulan 12 keluar QR, bulan 1 ni keluar QR. Jadi kita berpandukan QR kali ni. Jadi bila kita dapat syarikat yang okey, kita boleh swing lebih kurang seminggu, 2 minggu, 3 minggu bergantung kepada dia punya candle lah kan. Sebenarnya dalam saham ni grouping yang penting, siapa yang kita duduk. Sebab grouping tu membawa kita ke mana. Kalau grouping tu memang out, dia akan bawa lagi kita ke arah yang lebih out lah. Tapi kalau grouping tu makin baik, maka kita akan dapat profit dan sihat lah. Okey, dia senang cerita, kalau kita ada circle yang positif, hasilnya pun positif lah tuan-tuan. Kalau kita berada dalam circle yang negatif, so hasilnya pun akan negatif. So kita nak berada dalam circle yang mana? Itu pilihan kita lah sendiri. Okay. So tadi Syatibi beritahu swing seminggu, 2 minggu. Orang kata lama. Seminggu tu. Lama ke seminggu? Sebab apa? Dia orang beli biasanya hari ni beli, dia target semalam naik. Taklah swing lama kalau kita kena counter yang betul. Sebab kita dah tengok counter tu. Sebenarnya saya pun yang pada awal bulan ni, yang saya tak silap saya jual 5 ke 7 hari bulan. Yang saya jual counter tu. Tu saya beli pada 31 hari bulan 12. Saya jual pada lebih kurang 7-8 hari bulan tu, tak silap.
Yang tu pun dah profit lebih kurang 70 lebih. Saya ada bagi screenshot tu dekat CK benda tu. Sekiranya tak lama kan, berbanding kalau bukanlah lama benda tu bergantung pada kita lah. 5 hari dia singkat lah. Dia sebenarnya kalau swing ni, dia tengok kepada kesanggupan kita lah nak hold tu berapa lama. Tak, sebab orang ingat bila sebut perkataan swing, dia ingat macam nak kena simpan setahun. Kadang sebenarnya ada yang saham yang saya simpan daripada bulan 12 sampai sekarang. Saya masih simpan benda tu. Lebih kurang bulan 12 sampai sekarang dah dekat sebulan lebih lah. Memang yang tu saya swing. Hak tu saja saya simpan. Turun, naik, negatif pun saya simpan. Oh, sebulan lebih ya. Itu lagi habis demam panas tu kalau orang dengar tu. Sebulan lebih lama sangat. Tapi tak banyak lah dia punya unit. Tapi saya simpan kan sebab saya nak control saya punya emosi. Saya nak belajar simpan lama. Alhamdulillah lah. Masih kekal lagi benda tu. Masih simpan. Hari ni saham tu naik lebih kurang 15 sen bah hari ni. Okey, Syatibi ni background apa? Berniaga ke surau rumah sepenuh masa ke? Bekerja ke macam mana ni? Saya disebut daripada segi bahasa kita usahawan lah. Saya berniaga lah. Berniaga kecil-kecilan. Jadi kiranya adalah masa untuk kita spend untuk satu cabang lagi yang mana kita tambah kita punya income. Tapi kena belajar lah. Awal-awal dulu pun saya kata tambah income tapi income loss. Tapi yang tu macam mana pun kita kena masuk kelas lah apa pun. Sebab ilmu saham ni dia orang kata macam mana pun kena ada tok guru lah. Kalau belajar sendiri akan bawa fahaman sendiri, hak tu lah fahaman yang akan bawa loss lah. Kalau untung pun rezeki lah. Okey, itulah dia Tak kata kalau nak terlibat saham ni kena jadi orang kata apa full time trader tak. Bekerja boleh kan, berniaga boleh. Ni tengok contoh usahawan yang sibuk berniaga pun boleh buat 6 angka sebulan. So senang cerita lah, berbaloi tak join webinar swing trading ni? Bagi saya dengan nilai yang saya dapat, saya rasa insyaAllah kot berbaloi. Yang tu memang ramai yang mana kawan-kawan saya yang baru belajar, memang saya suggest masuk kelas webinar pada permulaan. Lepas tu ramai memang saya cadang sebab mungkin kelas ni memang serasi dengan saya. Jadi memang saya suggest, dia kata sebab kat sini permulaan kelas tu agak orang mampu bayar. Jadi benda tu murah lah. Kira berbaloi dengan apa yang akan dapat. Murah, tapi orang nak free ni masalah Syatibi ni. Orang nak free. Ini free macam saya dulu kan. Ada join free kan. Tapi tu dia lah, lepas join free kita tak ada orang kata komitmen kan. Lepas tu komitmen yang 70k tu pun burn lah. Saya setuju tu. Kalau bukan tak boleh bagi free, boleh. Tapi orang tak hargai lah. Sebab apa? Bila kita tak ada buat apa-apa macam pembayaran, dia komitmen kita tu pun akan jadi kurang. Ya, betul. Okay, so saya rasa itu sajalah daripada Syatibi. Terima kasih banyak kerana berkongsi macam mana dari segi permulaan sehingga sekarang dah boleh buat 6 angka. Bukanlah orang kata satu perkara yang mudah, tapi dia tak susah kalau kita dah ada ilmu. Alright? Terima kasih banyak Syatibi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam tuan-tuan. Okey ni. Macam mana daripada loss, daripada modal 100 tinggal 30, loss 70%, sekarang dah boleh jana 6 angka, dah ada kat setengah juta macam. So sebenarnya bukan tak boleh buat, boleh. So sebab tu saya tak risau kalau saya sendiri pun, kalau saya berdagang pun saya rugi sebab benda tu boleh cover balik. So bila kita bertindak dengan ilmu tu, insya-Allah kita boleh terus mencipta keuntungan. Tapi ada apa-apa nak cerita? So kat sini kita nampak pengajaran. Nampak pengajaran dan kita belajar daripada kesilapan orang. Alright. So saya tahu tak mudah. Tak mudah untuk bangkit balik untuk Jai. Dia lagi-lagi kalau hampir loss 70% tu. Bagi saya amount tu bukan sikit tuan-tuan dan puan. Tu amount yang besar. Sebab apa? Benda tu pun saya Husami pun pernah lalui juga.
Bukan saudara jati, bukan dia je. Kita pun pernah merasa. So tak semua orang boleh bangkit daripada jatuh. Tak semua orang yang boleh bangkit selepas kena tampar dengan market. Dia bahasa kasar kena tampar dengan market baru sedar. Alright. So jangan nak tunggu sampai terjatuh baru kita mencari. Jangan sampai terjatuh baru kita mencari guru. Tak salah untuk kita belajar di online kelas-kelas free, tak salah pun. Cumanya macam saudara Jati bercakap, kita perlukan circle. Perlukan circle dan perlukan guideline daripada guru. Okey, sebab apa? Lepas kita belajar, kita hanya belajar teori. Betul. Okey, dari segi praktikal kita tak belajar lagi. Okey, so bila time praktikal ni lah kita perlukan dorongan. Kita perlu guideline. So bila kita belajar dengan guru ni akan sentiasa bagi nasihat. Dia buku lain tuan-tuan dan puan. Tapi kita belajar daripada experience guru. Guru yang memang betul-betul trade. Bukan setakat guru yang sembang kosong, sembang kari. Okay. So dekat situ kita nampak kita memang nak belajar apa-apa sekalipun kita kena berguru. Tak kisahlah tuan-tuan puan nak belajar tentang pelaburan hartanah ke pelaburan apa-apa sajalah, perlukan guru. Even kalau kita nak belajar tentang satu teknik pun kita kena ada guru. Tak pernah lagi lah saya nampak orang belajar daripada YouTube saja dah cukup dah untuk faham. Okay. So setakat itu saja rasanya. Okay. So setakat itu saja untuk sesi hari ini. Saya harap tuan-tuan puan dapat dapatlah sikit ilmu ataupun pengajaran-pengajaran daripada sahabat-sahabat kita. Okay. So setakat itu saja. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi di webinar Swing Trading.